Kan orang-orang di akhir zaman, dia bukan tak malu. Dia bukan tak malu dengan dosa yang dia buat. Bahkan Rasulullah menyebut dia akan membangga-banggakan dosa pula. Dia bukan setakat tak malu dosa yang dia buat, dia membanggakan dosa. Dia dah minum arak satu hal, minum arak tu berdosa, bahkan dia bangga, tengok aku 10 botol tak mabuk. Dah dia minum arak tu dosa dah. Lepas tu dia bangga pula, tengok orang lain 2 botol berpindah kepala, rebah tengah jalan, 10 botol relax. Dia bangga pula. Kawan dia langgan wanita, 2 bulan kena AIDS, 2 bulan kena HIV. Aku 20 tahun dah duk berlacur, duk berzina, tak ada kena penyakit apa-apa. Relax. Bangga pula. Aku berjudi tak pernah miss. Koman-koman pun kalau aku tekan RM10, RM10,000 dalam poket. Tiap-tiap bulan ke? Bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu aku tikam. Tapi kalau aku tikam tu RM10,000. Sebab semua nombor-nombor tu duduk dalam kepala dah. Bangganya dia. Ada tak orang macam ni? Ada, tuan-tuan. Maksudnya di mana nilai Islamik agama yang sedang dia pegang, agama yang dia sedang anut, kehidupan dia macam ni. Nama tu tak payah ceritalah, nama-nama tu. Kalau kita berbicara pasal nama pun, tuan-tuan, nama-nama yang mencerminkan, macam mak dulu-dulu lah orang-orang tua kita dah. Kalau di kampung tu dengar nama Jaafar biasa, Sa'ad, Samad, Soleh. Tapi kita nak cari nama-nama macam ni dalam register sekarang susah dah. Kita akan jumpa nama yang macam mana agak-agak. Saya guru di sekolah, antaranya bila cek murid-murid yang baru daftar, anak murid kita, nak cari jenis Jaafar, Soleh, Qadir ni payah dah. Kita akan jumpa dah hak satu tu satu hal. Satu lagi nak cari nama hak tunggal, sebiji je, Soleh, Isa, Qadir tu payah dah. Kurang-kurang ada 3. Muhammad Danish Haikal. Biarlah nama tu biarlah, tapi nak cakap Danish Haikal, Nur Iwani apa, hantu hak ni nama lah. Tapi nak abad nama-nama macam tu dah. Nama-nama seperti Fatimah, Khadijah, Ramlah, Hasnah tu tak akan ada dah. Pasal apa? Dianggap tak apa, tak ada sentimental value dah untuk zaman ni nama macam tu. Bahkan kalau dah masih ada duduk kampung alang-alang orang panggil, tak boleh nak buat apa. Tapi bila saja dia berhijrah keluar ke bandar kerja, ke cari rezeki, nama tu kekal atau bertukar. Kadang-kadang Fatimah dah jadi apa? Fatty. Kebetulan dia gemuk tu, fatty lah sekali. Hak nama Khadijah jadi Katie-nya. Hak tu nama ni singkatan. Hak nama Zakaria, oh malu aku nama Zakaria. PKL, siapa? Abang Z. Abang Z lah, Abang J lah, Abang tu lah, Abang ni lah. Cuba tuan-tuan bayangkan nama-nama tadi. Satu masa bila mereka dah berusia 80-an, 90-an, mungkin beratur nak ambil berim ke apa, contoh ni, agak-agak bila dibacakan nama tu terkejut tak orang jaga kaunter tu? Umur 80-90, Nur Fasha apa, muka berkeduk 18 dah. Umur 80 terima berim, nama tu macam orang muda dah tu nama dia. Yang seterusnya Nur Fasha, ingat ke budak-budak muda apa, mari makcik dah berlaku dah. Anak-anak di sekolah hang tak percaya nenek aku nama Elizabeth apa tu, nenek hang nama tu, ya nenek aku Elizabeth apa. Lah ni kalau kita kata nenek kita Fatimah, biasa kan, biasa je. Tapi nama tu sekadar nama lah. Tapi nak habaq nama pun kita dah miss dah. Apatah lagi sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan dalam masyarakat. Kita pergi ringkas-ringkas. Seterusnya yang kedua Rasulullah sebut apa tadi? Wala yabqal Quran
minal Quran illa rasmuhu. Tiada yang tersisa berbaki daripada Quran kecuali tulisan. Maksudnya, apa peranan dan hubungan kita sebagai umat Islam hari ini dengan Quran? Sedangkan bila kita bersyahadah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, otomatik kita kena mengakui bahawa wahyu yang namanya Al-Quran yang terkumpul itu datang menerusi Nabi Muhammad. Nabi dulu rajin baca Quran, sahabat dulu rajin baca Quran. Jadi kenapa kita hari ini berwatakkan berlainan daripada apa yang dicontoh dan ditunjukkan oleh Rasulullah dan sahabat? Bagaimana hubungan dan interaksi kita dengan Quran hari ini secara jujur? Kita hari ini kadang-kadang kita dengan Quran ikut mood dah tuan-tuan. Ikut mood. Rasa tak ada kerja, barulah kita baca Quran. Rasa kita tak busy, barulah rasa nak buka Quran. Rasa kadang-kadang setengah orang tu serabut kepala, baru dia nak buka Quran. Masa dia tak serabut kepala, dia tak cari Quran pun. Masa dia bermasalah, baru dia nak baca Quran. Masa dia ada problem, baru cari Quran. Jangan demikian tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana agama yang kita nak ikut, yang nama Islam tadi, panduan dia di mana? Manual dia di mana? Quran. Quran ini sumber kehidupan. Quran ini penentuan bagi apa yang ditentukan oleh Allah atas nama perintah dan larangan. Quran ini sumber petunjuk. Quran ini sumber hidayah. Quran inilah yang menceritakan segala-galanya kepada kita sebagai panduan hidup yang namanya Islam tu. Kita nak hidup dengan gaya hidup Islam, panduan dia di mana? Panduan dia Al-Quran. Siapa yang ceritakan Al-Quran? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi pencerah. Nabi Muhammad jadi pendakwah. Nabi Muhammad jadi penghurai bagi Al-Quran tu. Sebab tu di sekolah, sebab saya guru, saya senang untuk kiaskan atau metaforakan sama seperti benda ni. Contoh, setiap guru di sekolah dibekalkan dengan buku teks, betul? Buku teks tu semua sama. Kalau BM tahun 1, semua murid tahun 1 yang nak mempelajari bahasa Melayu akan pakai buku teks tu. Dan anggap buku teks tu sama seperti Al-Quran. Dan guru-guru itu sama seperti apa yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dulu, penghurai, penterjemah, penerang bagi isi buku-buku teks tadi. Kalau kita nak ambil buku teks, baca terus tanpa panduan daripada guru, boleh baca sebab kita reti baca. Okey, buka bab yang pertama, topik yang pertama, cerita tentang alam sekitar. Alam sekitar ialah ini. Kita boleh baca, mungkin kita faham, tetapi setakat apa yang kita baca dan ilmu yang kita ada, tu je tentang topik atau tajuk yang kita baca. Tetapi bila kita masuk dalam kelas esok, kita dah baca tajuk ni, ikut pemahaman kita lah. Tapi guru cerita tu lagi luas dia punya jangkauan. Guru ajak lagi banyak ilmu yang keluar dan terbit daripada tajuk yang kita baca semalam. Sedarlah kita bahawa kemampuan kita menanggapi sesuatu bersendirian itu teramat terhad dan sedikit. Tetapi melalui para guru inilah kita memahami dengan lebih luas. Dengan kata lain, lain guru, lain ilmu yang kita boleh dapat. Sebab itulah disarankan oleh ulama-ulama dulu, carilah seberapa banyak guru supaya kita dapat mengambil kepelbagaian mutiara-mutiara ilmu daripada mereka. Jangan memadai terhad dengan hanya seorang dua guru. Sebab ilmu yang disampaikan tu tak sama. Benda tu sama, huraian dia tak sama, kupasan dia tak sama. Jadi bila kita banyak guru, banyak ilmu, banyak sudut, banyak sumber, banyak pandangan yang kita boleh ambil. Boleh faham tak kiasan tu? Senang kan? Maksudnya guru akan bantu. Begitu juga Quran. Kita hari ni kalau nak memandai, boleh kita reti baca Quran pun. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai habis.
tetapi dia punya penghuraian tentang Fatihah macam mana, penafsiran tentang Fatihah macam mana, kupasan sebenar surah Al-Fatihah macam mana, kenapa surah Al-Fatihah turun pada Nabi, bila turun pada Nabi. Hak tu kena belajar lah. Setakat baca, semua orang boleh baca. Tetapi kalau kita tak mau belajar, maka tafsiran yang keluar daripada kita akan tersasar. Bila guna akal ni berkemungkinan ada hak kita cakap tu betul, berkemungkinan salah. Sebab kita tak mengikut disiplin ilmu yang tepat, disiplin ilmu yang benar.